tunjukkan satu demonstrasi gerakan sebuah troli yang menuruni landasan condong. Kita akan mengkaji apakah jenis gerakan yang dilakukan oleh troli ini. Jadi yang pertama sekali kita perlukan ialah landasan. Kita perlukan RPG untuk meninggikan landasan supaya ia menjadi condong, dan kita ada troli. Dan di sini kita ada bekalan kuasa untuk membekalkan tenaga elektrik kepada 3 timer, iaitu pemasa detik. Dan akhir sekali kita perlukan meter detik yang akan merekod jarak bagi 1 detik. Bagaimana 1 detik dikira? Okey, di sini di pemasa ini yang terdapat pengetuk, dia akan mengetuk sebanyak 50 kali bagi 1 saat. Dan saya akan tunjukkan demonstrasi. Okay, dalam 1 saat, ia mengetuk sebanyak 50 kali berdasarkan kepada frekuensi bekalan kuasa. Jadi, frekuensi bekalan kuasa ialah 50 Hz. Jadi sekarang kita ada meter detik dan kita dapati jarak antara detik bertambah apabila troli menuruni landasan condong. Jadi jarak antara satu titik ke satu titik Setelah memahami maksud 1 detik, sekarang kita ambil meter detik dan mula mengira daripada jarak yang seragam. Jadi saya akan ambil dari sini . Kita akan tandakan 10 detik. Jadi 1 titik ke 1 titik ialah 1 detik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita teruskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, ulangi sehingga kita dapat 6 strip ataupun 6 jalur. Okey, setelah kita guntingkan atau setelah kita potong meter detik sebanyak 10 detik bagi setiap jalur, maka kita tampalkan di atas kertas graf. Paksi X ialah bilangan jalur dan paksi Y ialah sesaran dalam sentimeter. Baiklah, seterusnya kita akan analisis jadual sesaran lawan bilangan laju meter detik tadi yang telah kita potong sebanyak 10 detik. Baik, kita lihat yang pertama sekali, untuk jalur yang pertama sesaran adalah 5.8 cm, untuk jalur yang kedua 8 cm, untuk jalur yang ketiga 10.2, untuk jalur yang keempat 12.6, untuk jalur yang kelima 14.6, untuk jalur yang keenam 16.6. Ini yang pertama sekali, kita nak tentukan jumlah sesaran yang telah dilalui oleh meter detik ini. Okey, jadi perkara yang pertama kita nak tentukan ialah jumlah sesaran. Baik, jumlah sesaran ialah 67.8 cm. Yang kedua kita nak tentukan ialah jumlah masa yang dilalui sepanjang sesaran 67.8 cm. Jadi jumlah masa bilangan jalur darab dengan 0.2 saat. Jadi kita akan dapati masa yang diambil ialah selama 1.2 saat. Perkara yang ketiga kita nak menentukan ialah halaju awal. Halaju awal bagi jalur yang pertama, halaju awal simbol U sama dengan jarak bagi masa. Jadi jarak adalah 5.8 cm bahagi dengan 0.2 saat. Di jawapan adalah 29
cm per saat. Yang keempat, laju akhir simbol V, iaitu untuk laju yang keenam, jarak bagi masa 16.6 cm per 0.2 saat, kita akan dapati laju akhir ialah 83 cm per saat. Dan akhir sekali kita nak tentukan ialah pecutan troli menuruni landasan. Jadi pecutan simbol A ialah V tolak U per T sama dengan 83 tolak 29. Unit bagi laju tadi ialah cm per saat, bahagi dengan masa ialah 6 tolak 1 jalur darab dengan 0.2 saat. Jadi masa ialah 54 cm per saat bahagi dengan 1.0 saat. Jadi kita akan dapati pecutan troli adalah sebanyak 54 cm per saat. Oleh itu, sebagai rumusan daripada kajian pergerakan sebuah troli menuruni landasan, kita dapat tentukan: 1. Jumlah sesaran. Yang kedua, jumlah masa yang dilalui, laju awal, laju akhir dan juga pecutan bagi troli tersebut.